Kenapa? Dalam kerja pengukuran, kita perlu merintis. Ini kerana dalam kerja-kerja pengukuran, untuk kerja kita ataupun alat ukur saling nampak. Contohnya bagi alat total station dan juga prism untuk mendapatkan jarak dan juga bearing. Untuk mengetahui lebih lanjut, bersama kami akan kongsi. Rintis atau merintis. Kalau kita merujuk Kamus Dewan edisi keempat DBP, merintis ni adalah maksud menerangi hutan dengan menebang kayu kayan ataupun menebas anak-anak kayu untuk membuat lorong jalan. Di mana dalam kerja-kerja ukur di lapangan, istilah merintis inilah yang selalu kita gunakan untuk memberi arahan dalam membuat clearing site. Kerja-kerja merintis ini dengan bahasa mudahnya adalah membersihkan kawasan dengan menebang atau menebas pokok-pokok, dahan-dahan, ranting-ranting agar mudah kerja ukur dilaksanakan. Dalam konsep pengukuran, untuk mendapatkan bacaan jarak, peralatan ukur yang selalu digunakan adalah seperti total station, di mana pengukuran jarak ini menggunakan teknologi infrared ataupun gelombang merah, yang mana isyarat yang dipancarkan oleh alat ini, total station, akan menuju ke prisma reflector ataupun dikenali sebagai prism, di mana prism didirikan di satu titik atau stesen, di mana ia akan memantulkan semula isyarat untuk mendapatkan jarak. Dan isyarat ini perlulah saling nampak. Sebab itulah kerja-kerja merintis diperlukan untuk alat total station dan prism berhubung. Dalam kerja ukur juga, seboleh-bolehnya kita cubalah untuk menimakan memotong dahan-dahan ranting-ranting, dan seboleh-bolehnya kita cuba mengelak untuk memotong pokok. Di sinilah peranan ketua kerja luar ataupun mandor memainkan peranan untuk membuat tinjauan sebelum sebuah stesen itu dibina untuk mendirikan alat ukur, agar antara alat total station dan prism saling nampak daripada ia terhalang daripada objek-objek yang melindungi gelombang isyarat berkenaan. Seboleh-bolehnya kita akan gunakan kaedah membuat stesen lain untuk elakkan dari memotong pokok-pokok ataupun benda yang melindungi pandangan di stesen hadapan. Andai tiada pilihan, kerja-kerja memotong pokok terpaksa dilakukan. Ini biasa di situasi lapangan ukur di dalam hutan yang mempunyai pokok-pokok yang banyak dan besar. Merintis dengan menggunakan parang untuk dahan-dahan atau ranting-ranting yang kecil, manakala penggunaan mesin gergaji berantai digunakan untuk pemotongan pokok. Di mana mesin gergaji berantai adalah salah satu alat yang perlu ada dalam tim kerja ukur jika melibatkan kawasan hutan. Penggunaan mesin gergaji berantai bukan sahaja bagi tujuan clearing site untuk mendapatkan isyarat alat ukur, malah pelbagai lagi kegunaan boleh dibuat. Berikut adalah antara kegunaan mesin gergaji berantai dalam pasukan kerja luar ukur. Antaranya adalah satu, seperti yang kita nyatakan sebelum ini, iaitu mendapatkan jarak, pengukuran jarak, di mana perhubungan di antara alat ukur total station dengan prism. Yang kedua, untuk mendapatkan signal penentu dudukan, iaitu kita gunakan pengukuran GNSS, di mana dalam sistem GNSS kita perlu mendapatkan signal daripada satelit, dan di sini kita memerlukan kawasan yang luas ataupun kawasan yang clear untuk mendapatkan signal ataupun isyarat daripada satelit angkasa. Yang ketiganya, untuk membuat helipad. Biasanya dalam kerja luar di sepadan negeri ataupun sepadan antarabangsa yang berlokasikan di hutan belantara, pengangkutan utama yang akan membawa kerja pasukan kerja luar adalah helikopter, di mana helikopter lah digunakan untuk mengangkat peralatan ukur, termasuklah barang-barang keperluan dan sebagainya. Dan dalam penggunaan helikopter, bagi pendaratan helikopter, helipad diperlukan, dan keluasan kawasan helipad ini bergantung pada jenis helikopter berkenaan. Seterusnya, kegunaan mesin gergaji berantai adalah untuk clearkan kawasan untuk tapak penginapan ataupun kemah sepanjang mereka melakukan kerja luar. Dan mesin gergaji berantai juga diperlukan dalam membuat laluan kenderaan darat seperti pacuan 4 roda untuk membuat titi, memotong dahan yang menghalang dari laluan kenderaan berkenaan dan sebagainya. Dalam melaksanakan kerja-kerja pengukuran ini, kemalangan memang sukar untuk dielakkan. Dari kemalangan kecil hinggalah membawa kepada parah dan kematian. Sebab itulah pasukan-pasukan kerja ukur, tidak kiralah bertugas di luar ataupun dalam hutan, aspek keselamatan perlu diutamakan dan diambil perhatian. Ini kerana
kemalangan yang melibatkan kerja-kerja merintis ataupun memotong pokok boleh berlaku. Dari digigit serangga berbisa, diserang haiwan liar, dilibas oleh dahan, dihempap oleh pokok dan lain-lain adalah salah satu cabaran dalam pasukan kerja luar ukur. Yang mana mereka di luar tu mungkin tidak ramai yang tahu susah payah kerja-kerja ini. Untuk mendapatkan jarak walaupun hanya 1 meter pun cabarannya amat besar. Oleh itu, janganlah kita pertikaikan kenapa kerja-kerja ukur dan pemetaan ini kadang-kadang tidak tercapai dan sebagainya. Ini semua adalah keadaan luar jangka. Walaupun kerja-kerja ukur ni ada sasarannya, tetapi dengan keadaan semasa, cuaca dan juga fizikal para pekerja yang tidak dapat kita duga, tidak dapat kita jangka akan mengganggu status kerja luar ini. Merujuk kepada kemajuan untuk sesuatu pasukan kerja luar, contohnya dalam pengukuran sepadan darat negeri, kemampuan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM ia bergantung pada bilangan pasukan kerja luar berkenaan dan juga peruntukan kewangan, termasuk juga bentuk muka bumi sesuatu tempat. Dan anggaran jarak yang boleh diukur ataupun sasaran adalah 6 km bagi satu pasukan untuk 1 bulan. Manakala bagi satu pasukan terdiri daripada hampir 20 orang, termasuklah pembantu juruukur, juru teknik, buruh yang merangkumi pelbagai kerja, termasuklah kerja-kerja pemotongan pokok ataupun merintis. Begitulah sebersedikit keadaan atau situasi di lapangan yang mana keperluan kerja-kerja merintis dalam kerja pengukuran. Kebiasaannya dalam kerja merintis ataupun memotong pokok-pokok yang besar, kita memerlukan mesin gergaji berantai. Dan biasanya dalam kerja-kerja memotong pokok-pokok yang besar adalah bagi projek-projek pengukuran sepadan-sepadan yang melibatkan sepadan antarabangsa, sepadan negeri, yang mana lokasinya adalah di dalam hutan belantara yang banyak pokok-pokok besar yang tak boleh dipotong pakai parang. Dan penggunaan mesin gergaji adalah perlu dalam kerja-kerja pengukuran. Begitulah kerja di balik tabir dalam kerja-kerja pengukuran, di mana ramai yang tidak tahu apakah cabaran dan apakah juga rintangan yang perlu dihadapi oleh pasukan ukur dalam kerja-kerja mereka. Kerana itulah mesin gergaji berantai diperlukan dalam kerja-kerja pengukuran. Dan yang paling penting adalah anda perlu tahu bagaimana cara menggunakan mesin gergaji berantai, penyelenggaraan mesin gergaji berantai, dan yang paling penting adalah anda kena tahu bagaimana SOP keselamatan menggunakan mesin gergaji berantai.